Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okay, hari ini bersama saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 1 untuk bab yang pertama. Okay, dalam channel cikgu ni cikgu akan bincang contoh 10 contoh yang ada dalam bab 1 untuk memudahkan pelajar membuat ulang kaji ulang kaji. So kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama sekali adalah nombor nisbah. So apa yang pelajar pelajari dalam tajuk ni, nombor nisbah ni? So pelajar akan belajar integer, operasi aras aritmetik yang melibatkan integer, pecahan positif dan pecahan negatif, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif, dan nombor nisbah. Sebelum ni pelajar dah discuss dengan cikgu di sekolah apa dia nombor nisbah. So cikgu recall balik Nombor nisbah ni nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan lah. P over Q P over Q ataupun P bahagi dengan Q. Dengan syarat dua-dua ni integer P dan Q integer dan Q tidak sama dengan kosong. Yang tu adalah nombor nisbah lah. So kita pergi kepada contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kereta A bergerak 40 meter ke kanan, manakala kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Wakilkan pergerakan A dan B dengan nombor positif atau nombor negatif. Pelajar dah belajar dah sebenarnya dah habis tajuk ni. So kita buat koordinat lah, senang. Koordinat. So yang tegak atas ni paksi Y, yang mendatar macam ni paksi X. So bila pergerakan ke sini, ke kanan, so nilai dia mesti positif lah. 1, 2, 3, 4. Jadi pelajar kena tahu. Bila pergerakan dia ke kiri, dia negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya lah. Bila gerak ke atas, kita wakilkan dia dengan positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Bila bergerak ke bawah, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya lah. So pelajar kena tahu yang ni ni asas. Sekarang ni kereta A bergerak ke kanan. Ke kanan. So cikgu buat warna hijau biar clear sikit. A bergerak ke kanan 40 meter. So A tu bila ke kanan positif 40 sebab dia bergerak ke kanan. Manakala kereta B bergerak ke kiri 50 meter. So B ni kita wakilkan dia negatif 50 meter sebab dia ke kiri. So settle untuk contoh yang pertama So kena faham yang ni lah, gambar ni kena faham. Dan bila bergerak ke kanan positif, ke kiri negatif. Gerak ke atas positif, ke bawah pun negatif settle untuk contoh yang pertama. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Tentukan sama ada nombor yang berikut integer ataupun bukan. So pelajar dah belajar dah. Apa dia integer? Cuba ingat balik apa dia integer, apa dia bukan integer integer tu adalah nombor bulat, sama ada positif ataupun negatif. So cikgu bulatkan je lah, senang cikgu bulatkan warna hijau. Yang mana satu integer. So integer ni integer nombor bulat, positif dan negatif. So kosong pun integer juga. So 6. So 301 dan negatif 239. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni adalah integer. So integer. Cikgu tertinggal satu lagi ni adalah integer. So yang bukan integer, kita buat bukan integer.
So negatif 3.4. Ni bukan integer Negatif 3.4. Lepas tu kita ada apa lagi? 1/2. Lepas tu kita ada apa lagi? 0.88. Lepas tu kita ada apa lagi? Negatif 4/5. Ni adalah bukan integer lah. So integer tu adalah nombor bulat, positif dan negatif. Termasuk kosong termasuk kosong. Okey, settle untuk contoh yang kedua. Kita pergi kepada contoh yang ketiga. Lengkapkan garis nombor dengan nombor yang berikut. Okey, sebelum ni kita dah discuss dah. Okey, cikgu dah bagi tahu. So yang straight ni paksi Y, yang ni adalah paksi X. Ni adalah paksi X. Okey, so bila ke kanan nilai dia positif. Senang. Bila ke kiri nilai dia negatif. Okey. So sekarang ni dia start dengan negatif 12. So bila negatif, yang ni ke sini negatif So kita boleh tulis negatif mana dulu selepas 12? Mesti negatif 30 dulu. So negatif 30. Selepas negatif 30 dia makin besar, negatif 36. So bila ke sini ni adalah negatif juga negatif 6. Sebab dia start dengan kosong kat sini kosong, lepas tu negatif 1 dan seterusnya. Okey, lepas tu kita ada kat sini kita ada 6. So boleh faham bila ke kanan positif, bila ke kiri negatif. Okey, settle contoh yang ketiga. Okey, kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, bandingkan dan susun. Okey, nombor ni mengikut tertib menaik. Okey, apa maksud tertib menaik? Okey, tertib menaik ni daripada kecil ke besar lah, daripada kecil ke besar. So untuk kita jawab soalan A, contoh soalan A Okey, so kita start dengan kosong, senang. Kita start dengan kosong kat sini ni straight lah. Okey, kita ada kosong, kita ada negatif 1 kat sini. Negatif 1, lepas tu kita ada negatif 3. Lepas tu kita ada negatif 5. Okey, lepas tu kita ada 2, positif 2. Lepas tu kita ada 4 dekat sini. Kita ada 6 kat sini. So susunan dia secara menaik. Kalau cikgu buat warna merah So ni menaik. Okey, menaik. Okey, kalau menurun, okey, so kita buat menurun. So cikgu buat warna hijau lah. Okey, menurun. Okey, maksudnya daripada besar ke kecil lah. So gambar dia macam ni menurun besar ke kecil. So paling kecil sekali negatif 5 lah. Negatif 5, negatif 4. Kita ada negatif 2. Kita ada negatif 1. Kita ada 2. Kita ada 3. Kita ada 5. So yang ni menurun. Apa maksud menurun? Daripada besar ke kecil. So anak panah tu kena betul lah. Okey, so settle contoh yang keempat. Okey, kalau soalan dia bandingkan dan susun. So kalau kita tulis menurun tu jawapan dia sebelum cikgu terlupa So kalau menurun, so kita mesti tulis lah 5 dulu lah. 5, 3, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. Ni menurun. Walaupun gambar macam ni tapi kita list balik macam tu. Kalau menaik, kita tulis yang kecil dulu, lepas tu yang besar lah. Okey, so kita pergi kepada contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima ni dia macam-macam kaedah pengiraan pelajar boleh buat. Kalau dalam buku teks, so dia tunjuk contoh yang mudah pelajar faham lah.
Okey, ataupun cikgu boleh ringkaskan sajalah. Okey, kita tengok yang pertama. Contoh 5 yang pertama. Okey, 8 tambah dengan positif 3. So, tambah dengan tambah, dia jadi tambah lah. So, tambah dengan tambah, dia mesti jadi tambah. So, 8, dia akan jadi 8 tambah 3 sama dengan 11. Tu jawapan dia. Ataupun dalam buku awak, dalam buku teks tu, dia ada tunjuk juga kaedah. Kalau positif, dia kalau positif positif dia ke kanan. Okey, kalau kita tuliskan koordinat kan. So, kita tulis koordinat, kita start dengan 8 lah. 8, 9, 10, 11. Contoh macam ni lah. Okey, 11. So, 12. Ini satu je. Okey, cikgu conteng balik. So, dia start dengan 8. So, bila 8, nampak dekat sini positif 3. Maksudnya 3 kali lah. 1, 2, 3. So, jawapan dia adalah 11. Jawapan dia adalah 11 macam tu. Okey, untuk B. B kita tengok Okey, untuk B. Okey, cikgu buat kat sini lah B. Okey, 5 tambah negatif 2. Okey, tadi kita dah bincang yang pertama yang ni kan. Positif. Dapat positif. Yang ni positif dengan negatif. So, tambah dengan tolak. So, dia akan dapat tolak lah. So, akan dapat tolak. Jadi, tambah dengan tolak jadi tolak. So, 5 tolak 2. Pelajar akan dapat 3. Ni jawapan dia. Ataupun, okey, kita boleh lukis gambar dia macam ni lah. Gambar dia. Okey, so kita start dengan 5. Okey, sekarang ni nampak kat sini negatif. Negatif 2. Bila negatif, dia ke kiri 2 kali lah. Okey, 1, 2. So, dekat sini berapa kat sini? Jawapan dia kat sini adalah 4. Kat sini adalah 3. So, jawapan dia 3. Jawapan dia 3. So, sama macam jawapan dia. So, kalau nilai positif, dia ke kanan. Nilai negatif, okey, dia ke kiri. So, settle untuk soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, untuk soalan C. Soalan C. Okey, 2 tolak dengan positif 4. Tolak dengan positif 4. So, macam mana kita nak buat? So, dekat sini kita nampak tolak dengan tambah. Tolak dengan tambah, dia akan jadi tolak lah. Tadi tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak juga. Tambah dengan tambah, dia akan jadi tambah. So, dekat sini 2 tolak dengan 4. So, jawapan dia 2 tolak 4 negatif 2. So, macam mana kita nak lukis gambar dia? So, dekat sini So, kalau kita buat kat sini, kita start dengan 2. Ni 2 Okey. Lepas tu dia tolak 4. Maksudnya apa maksud negatif 4? 4 kali ke sini lah. 4 kali ke kiri. Ni negatif 4. So, 1, 2, 3, 4. Maksudnya 4 kali lah. 1, 2, 3, 4. So, jawapan dia dekat sini. So, kat sini kalau dia ke kiri, so 2, dia start dengan 1, kosong, negatif 1. So, negatif 2. Ni adalah jawapan dia, negatif 2. So, pelajar boleh faham Faham. Okey. So, settle untuk C. Kita pergi kepada soalan D. Okey, soalan D. Negatif 1 tolak 4.
So dekat sini kita tahu tolak-tolak dak akan jadi tolak-tolak dak akan jadi tambah. So dekat sini negatif 1 tolak dengan tolak dak akan jadi tambah 4. So jawapan dia tolak 1 tambah 4 dapat 3. Okey, so kalau kita lukis gambar dia, cikgu buat warna biru senang. So nampak positif 4 ni. Bila positif dia ke kanan. Ke kanan. So kita start dengan negatif 1. So negatif 1 dia ke kanan berapa kali? 4 kali. Buat warna lain senang. 4 kali. 1, 2, 3, 4. So dekat sini berapa nilai dia ni? Kita tahu paksi X tu. So negatif 1 mesti kosong lah. Lepas tu 1, 2, 3. So jawapan dia adalah 3. Sama tak jawapan dia? Sama. Mudah Mudah. Okey, so settle contoh yang kelima. Okey, kita pergi kepada contoh yang keenam. Okey, nilaikan setiap yang berikut. Okey, contoh yang keenam mudah Contoh yang keenam mudah. Okey, sebelum tu cikgu recall balik lah. Cikgu recall balik. So positif, positif, kita dapat positif. Positif, negatif, kita dapat negatif. Negatif, positif, kita dapat negatif. Negatif, negatif, kita dapat positif. Yang ni asas lah, ni asas matematik ni asas matematik yang perlu pelajar tahu. Okey, negatif 5 darab negatif 4. Nampak negatif dengan negatif ni. Bila negatif 5 darab negatif 4. Okey, so negatif dia dah jadi positif. So 5 darab dengan 4. So kita dapat positif 20. Ataupun kita tulis 20 sahaja. Boleh Okey. So yang kedua B. B kita nampak ni negatif 6 darab dengan 4. 4 ni adalah positif ni. 4 ni sebenarnya adalah positif. Tapi dia tak tulis lah. Dia tak tulis. Kejap. Cikgu padam jap. Okey. So ni sebenarnya positif. Jadi negatif darab positif, kita akan dapat negatif lah. Negatif, positif, kita dapat negatif ni kan. So negatif 6 darab dengan 4. So negatif 20, 24. So settle. Okey, soalan C. Soalan C pun sama juga. Ni 6 ni sebenarnya positif ni. Ni sebenarnya positif. Positif, negatif. So kita dapat negatif. Okey, 6 bahagi dengan 2. So dapat negatif 3. Ni adalah C. Dan D last sekali negatif dengan negatif. So positif positif 12 bahagi 2 dapat positif 6. Okey, so settle contoh yang ke-6. Okey, kita pergi kepada contoh yang ke-7. Okey, contoh mudah yang ke-7. Okey, contoh yang ke-7, selesaikan setiap yang berikut. Okey, pelajar kena tahulah bila ada soalan kurungan. Okey, kurungan selesaikan dahulu. Selesaikan dahulu. Okey, ada kurungan, selesai dulu Okey, untuk soalan A, negatif 8 darab ni negatif 2 tambah 3. So kita dapat 1. Okey, so negatif 8 darab 1, kita dapat negatif 8. Okey, so settle soalan yang pertama. Okey, so soalan B sama juga. Okey, 7 tambah dengan 2 darab dengan negatif 3. So bila kita darab 2 darab negatif 3, so pelajar akan dapat 7 tolak tambah kat sini tolak 6 kan. Nampak ni 2 darab negatif 3, selesaikan kurungan dulu. Negatif tambah tolak jadi tolak. So 7 tolak 6. So pelajar akan dapat 1. Okey. Boleh pelajar
Okey, kita pergi kepada C Pada C. Soalan C ni 4 tolak 12 bahagi dengan negatif 2. Okey, tambah negatif 1. Okey. So sekarang ni pelajar kena tahu pelajar kena tahu turutan dia lah. Okey, bila ada kurungan, kita selesaikan kurungan dulu. Lepas tu darab, lepas tu bahagi, lepas tu tambah, lepas tu tolak. Ni operasi dia lah. Okey, ni step dia, step ke bawah. Okey, so sekarang ni kita ada bahagi. So kena selesaikan bahagi dululah. Kita ambil yang ni senang. Okey, 12 bahagi dengan negatif 2. So pelajar akan dapat 4 tolak 12 bahagi negatif 2, negatif 6. So tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak 1. Tolak-tolak, dia akan jadi tambah lah. 4 tambah 6 tolak dengan 1. 4 tambah 6, 10. 10 tolak 1 dapat 9. So settle untuk soalan C. Mudah Mudah sangat-sangat yang ni. Okey, untuk soalan D. Soalan D cikgu pakai warna lain pula purple lah. Ni. Purple. Untuk soalan D, negatif 12 tambah dengan tolak 16. Nampak ni tambah dengan tolak ni. So kena selesaikan lah. Okey, negatif 12 tolak 24. Okey, cikgu buat warna hijau. Nampak ni? Tambah dengan tolak. So tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak. Okey, yang ni tolak dengan tolak. Tolak dengan tolak, dia akan jadi tambah. So pelajar boleh selesaikan soalan ni. Okey, so cikgu buat sama dengan negatif 12 tambah tolak, dia jadi tolak kan, tolak 16. Okey, bahagi dengan negatif 12 tambah 20, 24. So pelajar selesaikanlah. Negatif 12, negatif 16, pelajar akan dapat negatif 28 bahagi dengan ni negatif 12 tambah 24. So pelajar akan dapat 24 pula 12 So 12. Okey, so kat sini 22. Okey, dah. Cikgu silap soalan ni. Ni negatif 22 ni. So negatif 22. So kita settlekan semula negatif 22. So kat sini 22 lah. Negatif 22 tambah 24 dapat 2. So negatif 28 bahagi 2 dapat negatif 14. Ni jawapan dia. Okey. So masa dah 23 minit tu so, cikgu tunjuk sampai contoh 7 lah. Contoh 7. Okey, sebelum tu lah. Okey, ada setengah cikgu menggunakan kaedah contoh negatif 2 tambah 5. Okey, ada cikgu yang mengandaikan negatif ni adalah hutang. Hutang. Positif ni adalah bayar lah. Okey, hutang RM2. So dia bayar RM5. So balance RM3. Ada setengah cikgu ajar macam tu Okey, kalau hutang 2, jadi hutang berapa? Hutang RM4. Okey. 3 tolak 5. Okey, 3 ni dia bayar. Ni bayar, ni hutang. Dia ada RM3, dia hutang RM5 kan. So hutang lagi RM2. Okey, depend pada pemahaman pelajar lah. Boleh je guna kaedah mana-mana yang pelajar rasa sesuai. Okey, so itu saja untuk part yang pertama ni revision untuk pelajar tingkatan 1. Okey, itu saja daripada cikgu. So boleh komen dekat bawah boleh komen dan boleh masuk ke channel tingkatan 1 lah, tingkatan 1. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih.